عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Umi Kalthum, Farid Nispa, Sahabat Syed Anwar dan Naharia Amin, semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat dengar suara saya dengan baik. Cuba respon jap. Dapat? Alhamdulillah. Dapat dengar ke? Alhamdulillah. Baik, Suzy ni top fan kita. InsyaAllah pada malam ni saya akan bawakan tuan-tuan untuk merujuk ayat 58 dan 59 daripada surah An-Nisa. Dan malam ni penekanan yang akan diberikan adalah topik amanah, iaitu satu tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Apa beza amanah itu dengan adil? Dan saya juga akan bawa kepada tuan-tuan seperti yang telah dijanjikan bagaimana kisah seorang sahabat yang telah pun melakukan pengkhianatan dalam perangan Khandaq ataupun Ahzab. Apakah tindakan Rasulullah SAW terhadapnya? Juga pada malam ni saya akan bawakan kisah bagaimana tawanan perang Badar sebelum itu yang telah pun diputuskan oleh para sahabat untuk dibunuh. Antara yang meminta supaya dibunuh tawanan-tawanan perang Badar zaman 70 orang itu adalah Umar Khattab radhiyallahu an. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terkemuka dengan lemah lembutnya, santunnya, kebijaksanaannya. Sayyidina Umar pun tidak kurang bijaksana, tuan-tuan. Saya tak masukkan bahawa apa yang dikatakan ni Sayyidina Umar tidak bijaksana, tidak, bukan begitu. Lalu ada seorang daripada tawanan perang itu bernama Suhail bin Amr yang minta agar ditebas lehernya oleh Umar Khattab radhiyallahu an. Dan Suhail bin Amr ini juga terlibat ketika perbincangan di Hudaibiyah, iaitulah beliau telah mengenakan syarat-syarat yang ketat kepada Islam sehingga nampak berat sebelah. Sayyidina Umar sekali lagi minta kepada Rasulullah untuk menanggalkan giginya yang cantik itu. Siapakah orang itu, tuan-tuan? Bagaimanakah perkara tersebut berlaku? Jadi saya nak bawa dalam cerita tafsir pada kali ini, perbincangan tafsir pada kali ini. Tuan-tuan jangan tinggalkan saya seorang diri. Jadi terima kasih, tuan-tuan. Bagi mereka memiliki tafsir Munir, tolong buka jilid yang ketiga, muka surat 135. Kami sedang mengadakan kempen bulan Maulid ini, kempen satu rumah satu tafsir. Satu rumah satu tafsir, tafsir Munir ataupun tafsir Ibn Katsir. Maka tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku yang menarik. Ni hadiahnya. Buku apa? Buku ensiklopedia nama-nama anak. Buku ensiklopedia nama-nama anak yang penuh syarat dengan panduan menamakan anak-anak mengikut bahasa Arab dan juga tulisan Jawi yang betul, yang tepat, agar tidak salah eja. Dan dia juga merungkaikan pelbagai nama-nama yang berkaitan nama malaikat, nama jin, nama bunga, nama para sahabat, dan setiap nama itu ada informasi, ada penjelasannya. Kebanyakan nama yang disertakan di sini mempunyai sejarahnya, bagaimana ejaannya, penjelasannya, dan di sini lebih daripada 3,500 entry nama. Jadi tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak memiliki kitab ini, tuan-tuan akan dapat secara percuma kalau tuan-tuan bersama kami dalam program satu rumah satu tafsir, iaitu memiliki tafsir Munir. Satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Tafsir Munir yang saya maksudkan. Jadi tuan-tuan boleh pre-order, insya-Allah padanya menerangkan perjalanan kita agar jangan dalam kegelapan. Rugi baca Quran tak faham, tuan-tuan, ya. Jadi apa yang kami lakukan sekarang, kempen satu rumah tafsir, walaupun musim PKP ni, jadi kita dapat isi masa di rumah dengan anak-anak dengan baca. Baik, tuan-tuan, rujuk pada ayat 58 dan 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, iaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, iaitu Al-Quran dan juga sunnahnya.
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ayat ini merupakan satu ayat yang penting untuk semua kita faham. Kita lihat laras bahasa yang digunakan oleh Allah SWT kat sini, tuan-tuan ya. Jangan kita lupa dalam perbincangan yang lalu, bila ayat ini dikemukakan, didatangkan oleh Allah SWT dalam kerangka perbincangan yang menjelaskan ayat yang lalu tentang kelompok mukmin dan juga kelompok kafir. Kini Al-Quran datang dengan satu lagi ketetapan hukum, iaitu jiwa manusia sangat takut kepada siksaan dan mereka mengharapkan menagih kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi diharapkan dengan penjelasan tentang nikmat dan seksa yang telah dikemukakan dalam ayat yang lalu, kini tertanam dalam jiwa setiap manusia itu perasaan bagaimanakah dapat menyelamatkan aku daripada seksa, dapat memberi pada aku nikmat. Kita cerita tentang nikmat yang ada dalam syurga dalam ayat yang lalu. Jadi ini merupakan satu kebiasaan yang banyak ditemui dalam Quran, sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini dalam konteks episod yang sedang dibawakan sekarang, tuan-tuan. Jadi memang ketika tujuan, impak dan akibat sesuatu itu tertanam dalam jiwa, maka perintah itu betapa berat pun akan mudah untuk dilaksanakan. Jadi Allah memerintahkan dengan mengemukakan perintah dan larangannya tidak sekaligus. Macam kita belajar tentang ayat pengharaman arak pada ayat-ayat yang lalu, bagaimana ia mengambil proses, ada masa yang berlaku, bukan dengan sekali pengharaman, ia berlaku dalam proses yang tertentu, tuan-tuan yang berkaitan. Jadi akal manusia ni tidak dipenuhi dengan aneka pengetahuan pada masa yang sama. Jadi setiap perintah itu dikaitkan masuk ke dalam minda terlebih dahulu. Jadi bila dia telah pun kuat dalam minda, kuat dalam hati, maka bila perintah seperti itu datang, mudah untuk mereka terima, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita melihat ayat ini, berkaitan dengan ayat ini, kita dapat memahami, tuan-tuan, bahawa ia menjelaskan keburukan sebahagian daripada orang Yahudi, iaitu sebahagian mereka tidak menunaikan amanah walaupun mereka tahu, seperti kisah Ka'bul Ashraf yang telah pergi ke Mekah untuk menyokong gerakan jahat anti-Islam yang berlaku di Mekah, dipimpin oleh Abu Sufyan di Mekah, walaupun dia tahu kebenaran Islam. Jadi amanah mereka tidak mengamalkan isi kandung kitab Taurat, menyembunyikan kebenarannya, menolak Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kali ini kalau kita dapat lihat dalam ayat Allah Taala, Allah menyuruh untuk melaksanakan amanah itu kepada orang yang selayaknya. Jadi amanah ni kalau kita memahami, dia ada kaitan dengan iman. Tu sebab satu hadis Nabi bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak dikira seorang itu beriman apabila dia tidak amanah. Jadi amanah ni ditunaikan, tuan-tuan, walaupun kepada orang kafir, walaupun kepada orang yang berdosa. Masalah dia berdosa ataupun kafir itu adalah urusan dia dengan Tuhan, tapi tanggungjawab kita untuk melaksanakan amanah ataupun janji kena jujur dengan orang-orang tersebut, walaupun mereka itu tidak Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi amanah adalah satu yang telah diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara, dikembalikan bila tiba waktunya, dan amanah adalah lawan daripada khianat. Kalau kita perhatikan ayat ni, tuan-tuan, kata Dr. Ratib Nabulsi dalam laras bahasa yang Allah kemukakan kat sini, cuba kita perhatikan ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah telah pun menyuruh, memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada yang selayaknya, kepada golongan yang sepatutnya. Jadi di sini Allah menggunakan amanah itu dalam bentuk plural ya, amanat. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana amanah ini adalah satu benda yang telah dipikulkan di atas tanggungjawab kita sejak daripada kecil. Lahir saja ada amanah yang perlu ditunaikan. Amanah ibu ayah kepada kita ialah mengajar kita tentang Islam, mengkhatankan yang lelaki, yang perempuan, sebagai contohnya, memberi pendidikan agama yang sempurna, mengenalkan mereka kepada nabi-nabi, akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Jadi amanah ini bermula di atas bahu yang dipikulkan oleh Allah kepada seseorang sebelum dia bekerja lagi. Amanah itu telah ada, tanggungjawab itu telah ada, peranan-peranan tertentu itu telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kalau Dr. Ratib Nabulsi menceritakan tentang amanah ni panjang lebar dalam tafsir beliau, tuan-tuan. Beliau menceritakan bahawa perhatikanlah amanah yang ada di atas kita. Banyak sekali amanah yang telah ditetapkan, tanggungjawab yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contohnya amanatul taklif, kemudian amanatul tabligh, kemudian amanatul tabyin, amanatul wilayah, amanah yang ditetapkan oleh Allah kepada seseorang nabi sebagai contohnya, seorang manusia, seorang yang beriman, seorang ayah, seorang
suami, seorang isteri, seorang bapa, seorang ibu, seorang anak, semua mereka ni merupakan tanggungjawab. Itu sebab dalam menceritakan kepimpinan, dan bila kita kaitkan dengan ayat berikutnya, bila Allah menceritakan tentang adil pula tuan-tuan. Jadi adil ni satu yang berkaitan dengan kepimpinan. Jadi wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu menjalankan tanggungjawab antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan cara yang adil. Berkaitan dengan hal ini, Dr. Datuk Nabulsi membawakan kisah bagaimana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ni bersama dengan pembantunya rajinlah pergi melihat keadaan rakyat pada waktu malam. Ini seperti yang tuan-tuan sendiri maklum, ini kerja kepimpinan, ini kerja mereka yang memegang jawatan-jawatan tertentu. Kalau seseorang daripada kita yang mempunyai kerja yang hakiki, kerja seperti itu boleh kita lakukan. Dia satu sunat, perkara yang telah kita bincangkan dalam surat Isra yang lalu. Artinya kalau saya ataupun tuan-tuan yang memiliki kerja hakiki, tidak melihat orang yang berada di bawah jambatan, tak ada rumah, itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah kerja hakiki. Kerja untuk melihat orang yang tak ada rumah, orang yang duduk di tempat sampah, dan golongan yang tak ada kemampuan, itu kerja pemimpin, kerana memang mereka dilantik untuk menguruskan hal rakyat. Manakala kalau kita yang memiliki kerja seperti cikgu, itu tanggungjawab tuan-tuan yang paling besar adalah mengajar. Tentera, tanggungjawab tentera mempertahankan negara. Kerja polis, tanggungjawab adalah mengawal keselamatan. Itu adalah tanggungjawab yang hakiki. Tanggungjawab yang berkaitan dengan hal ehwal manusia yang lain ini adalah perkara yang disunatkan kepada kita untuk buat. Dapat buat, alhamdulillah. Tak dapat buat, ia bukan perkara wajib. Jangan silap faham tuan-tuan ni. Kerana ada orang yang mengatakan kalau tak melaksanakan tanggungjawab itu akan disoal oleh Allah. Yang akan disoal oleh Allah adalah pemimpin-pemimpin sebenarnya. Jadi balik kepada kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kisah yang dibawakan Sayyidina Umar bersama dengan Abdurrahman bin Auf. Pada satu malam mereka bertugas menjaga. Maka Sayyidina Umar bersama dengan Abdurrahman bin Auf ini berjaga di Madinah. Sayyidina Umar memang mengambil tanggungjawab untuk melihat hal ihwal rakyatnya pada waktu malam, dan pada malam itu kena gilirannya dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Kita tahu kualiti iman para sahabat ni tuan-tuan, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nak pergi perang Badar, Nabi bersama dengan para sahabat bergili-gili menaiki unta. Satu unta dinaiki oleh 4 orang, 3-4 orang. Sehingga dalam perjalanan itu kaki-kaki mereka semua memang luka, parah luka tuan-tuan, cedera. Jauh perjalanan ke Badar. Musim panas tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Musim bulan puasa, Ramadan yang sangat panas. Walaupun demikian, Nabi sebagai seorang pemimpin yang ada kualiti kepimpinan dahsyat itu, baginda sallallahu alaihi wasallam dipujuk oleh para sahabat suruh atas unta tak payah turun. Tapi kata Nabi sallallahu, aku ingin bergili-gili bersama dengan kamu atas tanggungjawab ini dan membahagi-bahagi pahala bersama dengan kamu. Lihat tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ya. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an pada waktu malam berjaga dengan sahabat nama Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba mereka mendengar tangisan seorang anak kecil di sebuah kemah yang nampaknya mereka baru datang ke Madinah, belum ada kerja tetap ketua keluarga tersebut. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu melihat, dan satu riwayat mengatakan perempuan ini merupakan ibu tunggal tuan-tuan, anaknya masih kecil. Maka Sayyidina Umar mendekati kemah perempuan itu, dan akhirnya melihat perempuan itu tidak menyusukan anaknya menangis. Sayyidina Umar berkata padanya, perempuan itu tak kenal ini Sayyidina Umar tuan-tuan ya. Kita kalau nak buat kebaikan ni tak payahlah nak tunjuk muka, kerana kita takut kalau berlaku demikian kita sudah tidak ikhlas lagi. Kata Abdullah bin Mubarak, untuk pengetahuan kamu, antara orang yang paling masyhur dan alim dan faqih di Madinah adalah Imam Malik. Imam Malik ini kalau dibandingkan ilmunya dengan ramai lagi ulama di Madinah, contohnya Ibn Abi Zi'ib, ternyata Ibn Abi Zi'ib itu lebih tinggi ilmunya daripada Imam Malik. Tetapi kenapa Imam Malik bin Anas yang merupakan guru Imam Syafi'i ini dia lebih masyhur dan mazhabnya kekal sampai ke hari ini? Jawapan Abdullah bin Mubarak, kerana orang macam Imam Malik tidak mahu amal-amal salihnya diketahui orang. Maka beliau berkata, kalau kamu nak kedudukan yang mulia di akhirat, hendaklah amalan-amalan salihmu kamu sembunyikan daripada pengetahuan makhluk, biarlah ia rahsiamu dengan Allah sahaja. Jadi Sayyidina Umar dengan Abdurrahman bin Auf ini pergi mencari suara tersebut, dan sampailah di kemah. Akhirnya di kemah tersebut melihat seorang budak kecil yang menangis. Umpama orang budak kalau menangis malam ni tuan-tuan fahamlah, ibunya tak boleh tidur, bapanya tak boleh tidur, nangis. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadanya, mengapa tidak susukan anak ini? Maka perempuan itu diam. Sayyidina Umar tanya lagi, mengapa tak susukan anak ini? Berapa kali Sayyidina Umar tanya? Akhirnya dia kata, kalau aku bagi dia susu, anak ni tidak layak dapat bantuan.
rupanya ada satu peruntukan yang diberikan oleh kerajaan kepada seisi keluarga pada masa itu, macam BRIM ke apa benda saya pun tak tahu nak sebut lah tuan-tuan. Bantuan yang ada pada ini, bantuan yang bagai-bagai musim Covid, umpamanya begitulah. Maka Sayyidina Umar akan beri kepada setiap ahli keluarga. Kalau 5 orang dalam keluarga itu, ayah, ibu, anak-anak 3 orang. Kalau anak yang kecil masih menyusu, dia tak dapat. Jadi 4 orang yang dapat. Kalau ayahnya tidak ada, seperti dalam kes ini, perempuan itu dan anaknya 3 orang, yang kecil tak dapat, hanya 3 orang yang dapat. Kerana bantuan hanya diberikan kepada mereka yang sudah tidak menyusu lagi. Kalau yang menyusu itu dianggap masih kecil, tidak layak dapat bantuan. Maka dengan sebab itu, perempuan itu berkira-kira dia tidak mahu bagi anaknya susu dan akan membuktikan kepada pihak berkuasa bahawa anak itu sudah tidak menyusu, maka dia layak mendapat bantuan. Tuan-tuan faham tak perkara ini? Maka perempuan itu akhirnya menjawab lepas Sayyidina Umar tanya bertalu-talu. Dia kata, Umar, pemimpin kita telah menetapkan bahawa anak yang masih menyusu, dia tidak ada bantuan untuknya. Maka aku tidak bagi dia susu supaya dia dapat bantuan. Nak membuktikan bahawa dia sudah tidak menyusu dan layak mendapat bantuan. Allahu Akbar. Sayyidina Umar menangis, tuan-tuan. Nangis pada malam itu. Dalam tahajudnya nangis. Sampailah ke subuh menangis. Dan ketika dia sembahyang subuh pada pagi itu, dalam hadis yang dikemukakan di sini riwayat Al-Bazzar, Sayyidina Umar menangis sampai bacaannya tidak difahami oleh makmum yang ada di belakang. Kenapa Sayyidina Umar begitu sedih? Lepas sembahyang, baginda telah mengumpulkan sekalian ahli syuranya, ahli majlis tingginya, untuk mengubah keputusan dalam kerajaan, iaitu bantuan dah diberikan kepada semua orang, termasuk anak yang masih menyusu. Kerana peristiwa yang berlaku pada malam tadi dilihat bagaimana perempuan itu sanggup tidak memberi anaknya susu. Umar kata, berapa ramai anak yang mati kerana Umar, berapa ramai anak yang mati kerana Umar. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi merujuk kepada amanah ni tadi, isu amanah tuan-tuan dimuliakan sekalian, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, la imana liman la amanatalah. Orang yang tidak menunaikan amanah adalah orang yang tidak beriman sebenarnya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sekarang kita dapat lihat bahawa kaitan di antara amanah dan juga adil. Amanah adalah satu benda yang memang telah diberikan kepada seseorang sewaktu ia lahir, terus ada amanah dalam dirinya. Anak itu masih kecil, ya, masih kecil, tapi amanahnya untuk belajar. Sebagai contohnya, dimasuk ke sekolah rendah, sekolah menengah, asrama. Bukan dia pergi ke asrama dipukul orang. Jadi amanah seorang anak ketika di sekolah belajar sungguh-sungguh. Jadi tanggungjawab telah bermula daripada dia dilahirkan. Cuma bila dia taklif, bila dia jadi mukallaf, barulah dia kuat-kuasakan oleh Allah SWT. Tapi adil ini adalah satu perkara yang ditetapkan bila kita mula memegang jawatan kepimpinan. Dalam ayat Allah SWT kita dapat lihat, bila Allah menyebut menunaikan amanah ini, ahliha, iaitu ia hendaklah ditunaikan kepada pemiliknya, iaitu orang yang selayaknya tanggungjawab tersebut ditunaikan. Jadi umpama kalau kita berniaga, tuan-tuan dimuliakan sekalian, amanah kita adalah kepada pembeli. Kita berniaga, pembeli cakap benda yang jujur. Jangan menipu. Pada hari ini ada banyak jualan online yang menunjuk perkara yang lain dan menghantar perkara yang lain. Ditunjukkan, ditayangkan di tempat Facebooknya atau di mana-mana satu benda yang ditunjukkan itu saiznya lain, tapi bila hantar lain pula kualitinya. Maka ini penipuan-penipuan yang menunjukkan orang itu tidak menunaikan amanah yang telah pun ditetapkan. Jadi tuan-tuan, sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan satu produk namanya produk Birkah, seperti pesan penaja, iaitu Habatus Sauda jenama Birkah. Ya, ia semudah kita buka, tutupnya, capnya macam ni tuan-tuan, dan keluarkan. Ni tengok, nampak kan? 2 biji makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan minum. Bismillah. Kami nak mengajak tuan-tuan untuk menggunakan Habatus Sauda yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Marilah kita gunakan tuan-tuan, ya. Tuan-tuan beli 3 dapat hadiah 1. Dan di samping itu, tuan-tuan, dalam bulan Maulid ini kita juga sedang buat kempen kesedaran mengenali Rasulullah lebih dekat. Kita bagi sebuah hadiah lagi kalau tuan-tuan beli minyak Habatus Sauda Birkah ini, sebuah buku yang bertajuk 101 Nama Nabi kita SAW. Ada 101 nama Nabi yang disebut dalam Al-Quran. Karya ni karangan Ustaz Ahmad Adan Fadil, pengarang buku bestseller yang bertajuk Kenali Rasul Kita Muhammad SAW. Buku ni berharga RM35.
Di samping tu kami juga menggalakkan tuan-tuan yang ada di rumah untuk jadi stokis kami, ejen kami. Bolehlah berhubung dengan nombor di bawah ni. Ada tuan-tuan minat, marilah sama kita sihat dan mengajak orang keliling kita sihat. Kerana habat sauda ni rawatan kepada semua penyakit, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, melainkan kematian. Ya, apa sajalah, orang tu tak kuat antibody ke, orang tu mengalami penyakit darah tinggi ke, kencing manis ke, insya-Allah ni satu rawatan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sarankan. Baik, jadi amanah tadi telah kita lihat Allah gunakan dalam bentuk jamak kerana ia bukan satu yang bersifat material, ia juga bersifat non-material. Semua itu adalah amanah di antara manusia dengan manusia, manusia dengan adik-beradiknya, manusia seseorang itu dengan keluarganya, seseorang itu dengan masyarakat kampungnya. Kalau kita perhatikan, kita ada tanggungjawab terhadap Allah SWT, tanggungjawab terhadap isteri, anak-anak, tanggungjawab terhadap orang keliling. Andai kita duduk di satu perumahan, janganlah tuan-tuan buat dono saja. Kalau jumpa dengan orang, la salam wala kalam. La salam, tak ada bagi salam pun, wala kalam, muka selamba je. Allahu akbar. Duduk kat satu tempat, kalau lepas sembahyang tu terus keluar je. Tuan-tuan, dalam hadis mengatakan khairukum man ya'laf wa yu'laf. Orang yang paling baik adalah orang yang mudah bertegur sapa. Tegurlah, bagi open question, bagi soalan yang mudah untuk faham. Tuan duduk kat mana? Kerja kat mana? Jangan tanya soalan susah nak jawab. Kerana tanya soalan susah nak jawab, nanti orang pun rasa tak mesra dengan kita. Tanya soalan yang memang ada jawapannya. Orang boleh bagi jawapan macam-macam. Jadi ini antara sikap yang terbahagi sebahagian daripada amanah. Janganlah kita menyangkakan bahawa kita dah sembahyang, kita dah berpuasa, menunaikan haji, tapi amanah terhadap jiran tangga tidak kita tunaikan. Kita sembahyang, so masya-Allah ada surau di masjid. Tapi rumah kita beli rumah corner, biarkan lalang banyak. Lepas tu tak apa binatang pun ada dalam semak sama di rumah kita. Ular pun ada, na'udzubillah. Dah ular pergi patuk pula orang jiran keliling. Ni nampaknya kita tak tunaikan amanah kita terhadap kejiranan, tuan-tuan ni, boleh kalau sekalian. Nampak tak? Luasnya konteks amanah dalam kehidupan. Tanggungjawab, artinya tanggungjawab di situ. Jadi bila Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan hukum dengan adil, ayat ni memulakan dengan menyatakan apabila kamu letakkan hukum di antara manusia. Tapi sebelumnya ketika memerintahkan menunaikan amanah, laras ayat ini tidak ditemui. Dia menunjukkan bahawa setiap manusia telah menerima amanah secara automatik apabila dia dilahirkan di muka bumi. Dan sejak dia akil balik, maka dikuatkuasakan, artinya dia sudah jadi mukallaf. Ini mengisyaratkan bahawa setiap manusia telah menerima amanah secara semula jadi, sebelum kelahirannya lagi. Dan Allah telah menjelaskan surat Al-Ahzab bahawa Allah telah pun inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72 Allah menceritakan kami telah memberikan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada semua makhluk yang besar, semua mereka menolak. Tapi yang menerimanya adalah manusia. Sungguhnya manusia itu maha zalim lagi maha jahil. Artinya manusia sejak di alam ruh lagi telah dipikulkan ke atasnya amanah, kerana makhluk yang lain yang Allah jadikan semuanya tidak mampu menolak apa yang ditetapkan Allah itu, kerana takut tak dapat melaksanakannya. Bukan menolak, maknanya mereka tak sanggup untuk menerimanya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard fa abaina yahmilnaha. Kami memberikan amanah ini kepada langit dan bumi. Semua mereka tidak mampu. Mereka mengatakan kami tidak mampu, wahai Tuhan. Tapi manusia yang terima. Ketika ditanya kepada makhluk-makhluk yang besar itu, mereka bertanya pula pada Allah, wahai Tuhan, apakah maksud amanah itu? Lalu Allah menjawab, in ahsanta juzita wa in asa'ta waqibta. Kalau engkau melaksanakan ia, engkau dapat ganjaran. Kalau engkau gagal melaksanakannya, maka kau akan terima balasan. Maka semua makhluk itu takut. Jadi sejak manusia di alam roh lagi, mereka telah pun dipikulkan amanah. Itu sebabnya dalam ayat ini meletakkan laras yang pertama, kami apabila kamu melaksanakan amanah, tunaikanlah amanah. Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanah itu kepada orang yang selayaknya, kepada orang yang berkenaan. Kalau kamu melaksanakan hukuman antara manusia, maka hukumlah dengan adil. Kerana adil itu satu perkara yang bersifat tanggungjawab selepas seseorang memikul sesuatu kerja, sesuatu yang dibebankan ke atasnya. Mungkin dia pemimpin dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, lagi kalau kita lihat dalam penjelasan kat sini, walaupun ayat ini disebut secara kaitan dengan kisah orang Yahudi yang terdahulu, tapi ia di bawah polisi al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Kita telah pelajari bahawa
Walaupun ayat ini mempunyai kaitan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi, tapi janganlah kita lihat keterasingan sehingga kita merasakan ia tak ada kaitan dengan hidup kita. Itu satu kesalahan, tuan-tuan yang mulia sekalian. Kemudian datang ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeza pendapat tentang satu perkara, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik, itulah yang terbaik dan lebih baik penghujungnya. Jadi ayat ini masih lagi berhubungan erat dengan ayat yang lalu, tuan-tuan, iaitu Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, tidak mempersekutukannya, berbuat baik kepada ibu bapa, kepada jiran, kemudian melaksanakan amanah. Jadi perintah-perintah ini semua mendorong manusia untuk mencipta manusia yang hidup dalam kemakmuran. Inilah dia yang dipanggil sebagai good governance, tuan-tuan. Bagaimana pentadbiran yang bawa kepada kemakmuran dalam kepimpinan. Jadi iaitulah semua manusia yang duduk dalam kelompok ini, mereka bersifat tolong-menolong, bantu-membantu, nasihat-menasihati terhadap kepimpinan yang ada. Bahkan ulul amri ni, kalau kita faham dalam sudut bahasa Arab, ulul amri ni, uli ni dia jamak dari perkataan wali. Wali ni maknanya pemilik, pembimbing, yang menguasai. Jadi bila merujuk kepada ulul amri ni, ramailah para ulama yang mentafsirkannya sebagai pemimpin di kalangan orang Islam. Bahkan kalau kita lihat dalam tafsir Manar oleh Syekh Rashid Ridha yang daripada gurunya Muhammad Abdul, begitu je tafsir Marawi mengatakan bahawa maksud ulil amri ini lebih luas seperti itu. Ulil amri ini maknanya sesiapa sahaja yang terlibat di sudut ahlul hali wal aqdi, orang yang ada keliling kita. Mungkin yang dimaksudkan ulil amri itu adalah semudah kerja, bukan semudah, maknanya seperti kerja seorang polis trafik yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan, menguraikan laluan yang sibuk pada waktu petang, pada waktu pagi, maka itu adalah sebahagian daripada ulil amri. Tentera yang menjalankan tanggungjawab itu ulil amri. Pegawai-pegawai hospital yang ada di hospital yang kita datang, yang kita kena hargai, jangan maki hamun mereka, tuan-tuan, jangan marah mereka jalankan tanggungjawab. Walaupun serendah seorang yang kita lihat sebagai security yang menjaga keselamatan di hospital itu, mereka ulil amri sebenarnya. Jadi kata para ulama dalam konteks ini, bahawa yang dimaksudkan ulil amri adalah sesiapa yang mempunyai tanggungjawab tertentu yang kita datang kena hormat dan kena hargai. Walaupun orang itu sebagai seorang pemandu bas, ya, dia pemandu bas, dia tak boleh berhenti sewenang-wenangnya di mana tempat yang kita tahan. Dia kena berhenti di bus stop. Kalau dia berhenti di tempat yang bukan bus stop, boleh membahayakan kenderaan yang lalu, mungkin diselekor dan sebagainya. Ada seorang pemandu bas bercerita, tuan-tuan, ya, jadi pemandu bas ni biasanya dia ambil orang yang punya pengalaman, yang kuat tu badan, nak memadu tempat yang jauh. Dia berkata, kalau Ustaz bagi ceramah, tolonglah ingatkan manusia ni, hormatilah pemandu bas, walaupun mereka ni bukan pilot kapal terbang yang punya jawatan ribu-ribu besar-besar itu. Satu ketika kan Ustaz, saya bawa bas, seorang makcik menahan saya di satu simpang. Saya tak boleh berhenti kat situ, tu bahaya berhenti double line. Saya ke depan adalah jarak dalam 120 meter, 150 meter, lebih kurang begitulah, lebih jauh sikit di depan. Makcik tu pun terpengang-pengang. Saya tunggu, saya nampak memang dia beli tiket bas ekspres itu di bandar. Tapi kami benarkanlah untuk naik dalam perjalanan. Inilah orang kampung, kita raikan mereka, syarikat bas pun bagi. Maka saya tak boleh berhenti, saya kena berhenti depan sikit untuk mengelakkan bahaya. Dan saya pun ada pengalaman orang langgar belakang bas. Kesian, kalau orang naik motor langgar boleh mati, tuan-tuan ni boleh kesian. Kereta pun sama, bas yang besar ni. Maka saya ambil keputusan untuk berhenti jauh sikit, 150 meter ke depan. Saya tunggu, saya nampak. Dia sampai saja kat pintu tu, saat dia maki hamun saya, berkata, berapa gaji awak? Gaji macam awak ni, takat gaji macam awak ni, janganlah awak nak pandang besar. Dia maki hamun saya sepanjang perjalanan tu lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku bayar penat-penat tiket bas ni. Memanglah, tapi orang begini, kalau kita jawab pun tak guna, Ustaz. Orang ni dalam hatinya penuh dengan titik hitam, kesombongan, mazmumah, sifat takabur. Jadi bila Allah menyatakan kat sini mentaati, yang dimaksudkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kamu. Pemimpin dimaksudkanlah orang memiliki urusan kepimpinan dalam apa jua bentuk, daripada yang kecil kepada yang paling besar. Kita nak mengundi, tu yang duduk jadi pegawai SPRM, Suruhanjaya Pilihan Raya, yang duduk kawal kita, beritahu kita beratur kat sini, duduk kat sini, itu mungkin kita kena ikut, tuan-tuan.
Ini namanya kita memahami konteks ayat. Dan ayat ini begitu indah laras bahasanya, kebanyakan para ulama tafsir bincangkan. Iaitu bila Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasulullah dan pemimpin-pemimpin kamu. Mana pemegang urusan kepimpinan di kalangan kamu, bukan saja ahli politik yang menjawab jawatan menteri, setinggi menteri, ahli parlimen, bahkan orang yang diamanahkan untuk tanggungjawab tertentu seperti yang saya gambarkan tadi, pemandu bas ke, polis trafik ke, orang ke hospital ke. Orang cakap, dengarlah tuan-tuan, orang tu ada SOP dia. Jangan kita mandai-mandai pula orang kita tak boleh parking kat tempat kecemasan, mentang-mentang kita bawa kereta besar. Kita pun langgar arahan. Siapa berani klaim kereta kita? Kita keluar cekak pinggang pula, bergaduh dengan orang pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pelik yang dilakukan ni oleh orang, kalau berlaku kat Singapura, tuan-tuan agak kat Singapura mereka tolerate ke? Compromise ke tuan-tuan agak? Orang yang buat perkara sedemikian. Kalau kat negara kita, boleh lemah lembut. Pegawai-pegawai pengupasan itu boleh dibuli, boleh tolak, boleh pukul, boleh sepak, boleh diejek, boleh diludah. Cuba orang yang sama ni buat kat negara Singapura, boleh tak agak? Kamu memang kena sebat dah. Kamu masuk penjara tak tahulah berlaku kat kamu tau. Jangan kurang ajar tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Pergi kat hospital pula, kita tidak menghormati petugas hospital. Apa lambat-lambat ni? Mana yang SOP kamu? Tahu tak aku Datuk Seri? La ilaha illallah Rasulullah. Awak Datuk Seri lah. Tapi kat hospital orang ada SOP. Awak bukan ulil amri kat situ. Jadi tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Ayat ini kalau kita lihat, wahai orang beriman, taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasulullah dan pemimpin kamu. Soalnya kenapa dalam arahan mentaati pemimpin tidak diulangi perintah taat itu? Kenapa Allah tak sebut taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan taatlah kamu kepada pemimpin-pemimpin? Kenapa tak diulang taati untuk kategori yang ketiga? Jawapan yang dikemukakan oleh kebanyakan para ahli tafsir Quran, contohnya Imam Qurtubi, Imam Tabari, Imam Baghawi, kerana ketaatan kepada makhluk ini bersifat nisbi. Dia bukan bersifat kuli, dia bukan bersifat mutlak. Ada ketikanya kita tidak boleh mentaati arahan kepimpinan apabila ia menyuruh kepada perkara-perkara yang mungkar, menyuruh kepada perkara-perkara yang maksiat. Cikgu sebagai contohnya belajar kat satu tempat, cikgu kata ni hari Valentine, maka yang lelaki kena bawa bunga bagi kat yang perempuan. Ini mengarut mungkar tuan-tuan di mulut kasihan. Kadang-kadang difahami berlaku di setengah institusi pengajian. Gurunya berfikiran macam barat, westernized. Minta supaya anak murid hari ni, hari April ni kena bawa bunga bagi kat pasangan, belajar untuk dating macam mana. Ini perkara mungkar tuan-tuan, ini tak boleh ikut. Itu juga kalau ada di antara kepimpinan yang menyuruh kepada perkara-perkara yang mungkar, maka ketaatan kepada mereka ni adalah ketaatan yang bersifat juz'i, ketaatan yang bersifat tidak mutlak. Andai seorang isteri sebagai contohnya diminta oleh suami pemimpin, betul, suami pun masuk dalam ulil amri di sini. Suami mengajak untuk melakukan hubungan suami isteri sedangkan isteri sedang haid, ini haram, maka tidak boleh taat. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT, tidak ada pengulangan perkataan ketaatan kepada manusia selain daripada Rasulullah. Kerana ketaatan itu mestilah berlandaskan kepada ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setengah para ulama melihat dalam konteks yang lebih luas bahawa maksud ulil amri ni adalah ulama-ulama. Yalah, di kalangan ulama ni ada mereka memiliki makam yang tinggi, kefahamannya cukup mendalam, keikhlasannya cukup luar biasa. Sebagai contohnya tuan-tuan, saya pernah cerita tentang Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dikatakan oleh Imam Syafi'i, ma minna illa wa huwa iyalun ala Abi Hanifah. Semua orang yang berkecimpung dalam bidang fiqh itu, ini terhutang budi kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah ni pernah sekali ketika mengajar ada seorang anak muridnya, seorang daripada anak muridnya itu adalah dalam keluarga anak yatim. Jadi ayahnya telah meninggal. Ibunya suruh dia belajar menjahit, jadi tailor. Kalau boleh pandai menjahit, boleh dapat duit banyak. Jahit baju kot ke, jahit baju apa benda sekalipun boleh survive lah tuan-tuan. Maka si anak ni degil, Abu Yusuf budak ni. Anak bernama Abu Yusuf ni tak mahu, dia culas belajar daripada ibunya. Tapi dia minat betul belajar. Dia mesti akan menyusup pergi cari kelas Abu Hanifah. Sehingga satu hari ibunya menjadi marah. Ibunya mencarinya, lihat memang tahu dia dekat majlis ilmu Abu Hanifah. Ibunya datang, piar telinganya. Mai kau, apa kau buat kat sini? Apa buat kau belajar? Daripada belajar ni bukan menjanjikan apa-apa untuk kau. Abu Hanifah melihat gelagak wanita itu datang pujuk wanita tersebut, berkata, wahai ibu, biarkanlah anak ni belajar. Nanti dia akan makan faluzaj. Anak ni nanti akan makan faluzaj.
Maka ibu itu pun begitu marah, melenting. Dia berkata, apa engkau orang tua cakap tak masuk akal lah. Begitulah lebih kurang tuan-tuan dia kata pada Abu Hanifah. Abu Hanifah senyum. Anak dia ni dia ajak pergi belajar menjahit juga, dengan harapan belajar menjahit besok boleh buka kedai, dapat duit banyak, berbanding dengan orang belajar ni mana ada duit tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 10 tahun lepas itu Abu Yusuf menjadi seorang ulama yang sangat menyerlah ilmunya, terkenal, dan akhirnya menjadi qadhi qudha, satu jawatan tinggi dalam kerajaan, macam mufti lah tuan-tuan, macam menteri agama lah kalau nak sebut tuan-tuan. Maka satu hari Harun al-Rashid yang menjadi khalifah mengajak Abu Yusuf untuk makan dalam majlis raja, dan dia pun datang. Ulama yang hebat yang merupakan anak murid kepada Abu Hanifah ni hadir dalam majlis makan itu. Dia melihat satu kek yang sangat istimewa. Lalu dia pun tanya. Dia pun tanya pada tuanku Amirul Mukminin, boleh tak saya tahu tanya apakah nama makanan ni? Maka berkata Harun Rashid, ini namanya faluzaj. Ini makanan diraja. Kacangnya, karamelnya dengan coklatnya, memang makanan yang cukup mahal tuan-tuan. Saya tak reti nak sebut pada tuan-tuan apa bendanya pada hari ini. Tuan-tuan boleh type perkataan faluzaj, F-A-L-U-Z-A-J, faluzaj. Kalau bahasa Arab dia fa alif lam waw zal jim, faluzaj. Boleh tulis tak faluzaj? Siapa boleh tulis ni? Ustaz Syafiq Murad boleh tulis. Maka Abu Yusuf berkata kepada tuanku Amirul Mukminin Harun Rashid, Allahu Akbar, inilah yang dikatakan oleh Abu Hanifah, faluzaj. Abu Syakir, fa alif lam waw zal jim, faluzaj. Fatimah, faluzaj, fa alif lam waw zal jim. Betul kan ejaan tu Maka Abu Yusuf berkata, Allahu Akbar, nangis dia, teringat di gurunya Abu Hanifah yang berkata perkara itu 30 tahun yang lalu. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka Harun Rashid bertanya, kenapa Tuan Guru? Maka dia jawab, 30 tahun lalu Abu Hanifah berkata pada ibu saya, yang masa itu ibu saya minta supaya saya jangan datang ke kelas Abu Hanifah. Abu Hanifah kata, biarlah dia belajar, nanti dia jadi seorang yang terkemuka, nanti dia makan faluzaj nanti. Yang mulia Raja Ajwad, ya, faluzaj. Zal, bukan zai, zal. Faluzaj. Zal, bukan zai. Faluzaj. Maka akhirnya tuan-tuan, Nurhayati betulkan ejaan fa alif lam waw zal. Betul. Fahri Misfar, terima kasih. Faluzaj. Nanti tengok dalam kamus Nanti tengok dalam Facebook ke YouTube ke apa benda. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita di kalangan orang alim pun memiliki fahaman yang tentu, pandangan yang jauh, firasat yang sangat hebat. Dan satu hari dalam perang Badar, ketika tawanan perang itu dikumpulkan, antara yang dikumpulkan bernama Suhail bin Amr. Beliau ni seorang pemimpin di kalangan Quraisy yang sangat terkemuka. Rupanya handsome, dia punya lesung pipit tinggi, seorang khatib, seorang yang sangat bijak berpidato. Kedudukannya sangat dicemburui oleh orang lain, kebijaksanaannya. Dalam Ustaz Syafiq Murad dah masukkan kat Telegram apa faluzaj ni. Maka tuan-tuan, saya jemputlah tuan-tuan untuk masuk dalam sahabat Ustaz Zahzan di Telegram. Kita ada banyak perkongsian manfaat insya-Allah. Jadi terbengah-bengah pula saya tuan-tuan, maaf. Baru sampai di Kuantan ni sebenarnya. Saya nak sambung pun nantilah besok, malam esok sambung boleh. Penat ni baru sampai di Kuantan. Allah, suspend betul Ustaz ni, banyak tergantung cerita. Yelah, memanglah kita mestilah ada suspend kan. To be continue. Sambung malam esok insya-Allah. Kisah Suhail bin Amr. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku pada Suhail bin Amr dalam Sulhul Hudaybiyah, Nabi telah pun benarkannya walaupun kata-katanya menghiris Islam tuan-tuan. Mengapa Nabi pandang begitu? Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Yang menyebutkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berjumpa dengan Abu Bakar dan tak setuju dengan keputusan Nabi dengan tegasnya, tapi Abu Bakar telah menenangkan Umar radhiyallahu anhu. Semuanya berniat baik untuk Islam. Kenapa Rasul lepaskan? Dan begitu juga dalam perangan Khandaq, Ahzab, seorang pengkhianat yang saya nak cerita tapi belum sempat nak cerita betul tuan-tuan ya. Dan akhirnya Sayyidina Umar telah pun berkata, raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baik jadi oleh kerana malam ni saya pun kepenatan, boleh kita sambung lagi esok insya-Allah. Insya-Allah Dan kalau sempat pagi esok, tuan-tuan tunggulah. Kalau ada saya buat kuliah subuh, ada tu insya-Allah ya. Ada, kalau ada saya akan buat kuliah subuh pukul 6.45 pagi esok insya-Allah bagi tuan-tuan yang berkesempatan. Sekian dari saya. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Jangan lupa ya,
Saya masih galakkan tuan-tuan untuk menggunakan produk Birka yang berteraskan Habatus Sauda ni. Marilah guna dan ajak ahli keluarga guna, isteri, anak-anak, ibu ayah yang sakit lutut dan sebagainya. Ini satu rawatan yang Rasulullah cadangkan. Rasulullah suruh kita untuk lakukan. Para sahabat yang sakit, cedera parah dalam perangan pun mereka makan Habatus Sauda. Kami proses dalam bentuk minyak seperti ini untuk kemudahan tuan-tuan makan. Sebab tak semua boleh makan biji dan tak semua orang boleh makan minyak. Nampak ni saya makan lagi. Banyak makan Ustaz. Ya. Bismillah. Dah biasa makan, sedap tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk miliki Habatus Sauda, Birkah, dan kempen orang klinik kita juga untuk menggunakannya. Tuan-tuan boleh jadi stokis, boleh jadi ejen dengan menghubungi nombor di bawah. Sekian, terima kasih. Dah dekat pukul 10. Saya tak sempat nak cerita Suhaib Al-Amr radhiyallahu anhu. Kerana akhirnya Suhaib ni masuk Islam. Nanti saya cerita dulu lanjut tuan-tuan ya. Jadi kita jumpa lagi malam esok insya-Allah, dan juga pagi esok jika berkesempatan. Sekian, terima kasih kepada saya. Kenang saya dan mendoakan tuan-tuan. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kita, sahabat kita. Moga ada pahala padanya, ada pemuka, mudah-mudahan ada hidayah padanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.